Semoga pembentangan beliau itu tadi menjadi ilham dan semangat produktif kepada semua pihak. 4.0 pada hari ini merupakan siri seminar yang pertama daripada program jelajah 6 negeri di seluruh Malaysia. Pada hari ini, CIDB Selangor telah dipilih sebagai tuan rumah pertama bagi program ini. 5 negeri seterusnya adalah negeri Pulau Pinang, Terengganu, Sabah, Sarawak dan Johor. Pada edisi kali ini, jumlah peserta telah direkodkan seramai 500 peserta. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan ini menjemput Yang dihormati Puan Maria Zura Muhammad Zain, Pengurus Center for Advanced Construction Technology and Innovation, CACTI, bagi membentangkan pembentangan Road Towards Construction Productivity Excellence atau RTCPE. Sedikit latar belakang speaker kedua kita pada pagi ini. Maria Zura Muhammad Zain is a manager at Center for Advanced Construction Technology and Innovation, CACTI Construction Research Institute of Malaysia, CRIM. She started her career in consultant firm as structural designer at Dynamic Quorum Sdn Bhd and as researcher in Forest Research Institute of Malaysia, FRIM, in 2002 under the unit of timber engineering. She holds her master's in structural and civil engineering from University Science Malaysia. She has published various technical books, guidelines, technical papers, technical report, journal, proceeding and articles. Without further ado, please welcome Puan Maria Zura Muhammad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini saya Maria Zura Muhammad Zain, pengurus di Construction Research Institute of Malaysia, akan membentangkan RTCPE, iaitu Road Towards Construction Productivity Excellence. Ini adalah salah satu inisiatif daripada CIDB untuk meningkatkan produktiviti bagi industri pembinaan Malaysia. Kita mulakan dengan tahap produktiviti bagi perkembangan produktiviti mengikut negara. Tahap produktiviti ini yang ditunjukkan adalah untuk melihat kepada keseluruhan negara-negara yang telah ditunjukkan di dalam slide ini, di mana kita lihat pada tahun 2018 di mana pra-COVID sehinggalah semasa COVID berlaku dan juga di tahap pemulihan negara. Kita melihat bahawa Malaysia telah mencapai 13.6 di mana ia menunjukkan produktiviti buruh mengikut negara di keseluruhan adalah tinggi. Namun apabila kita melihat kepada menjurus kepada construction, kita akan melihat ada perkembangan yang sangat rendah. Kita mula dengan Hong Kong adalah 7.5%, Malaysia adalah 13.6%, Australia 15%, Great Britain adalah 25.5%, Amerika adalah 1.9% dan juga Singapura 16.7%. Ini adalah keseluruhan negara-negara yang kita buat benchmarking. Ini adalah daripada sumber DOSM. Kenapa saya menunjukkan statistik tenaga buruh? Kerana kita melihat kepada produktiviti bagi keseluruhan produktiviti negara di mana ia melibatkan peningkatan ekonomi pada sesebuah negara. Apabila kita lihat kepada pra-COVID, kita punya productivity level adalah dari memberangsangkan positif walaupun ia tidaklah terlalu tinggi. Namun apabila COVID melanda, produktiviti jatuh menjunam sehingga negatif 15. Namun apabila kita negara telah membuka ekonomi negara di tahap pemulihan, maka produktiviti telah meningkat significantly. Apabila kita lihat kepada
suku tahun yang kedua 2021 di mana kita dapat melihat 13.6% telah meningkat. Namun kita di bawah construction, di bawah pembinaan ada dua sektor yang terlibat secara langsung. Pertama adalah perkhidmatan dan kedua adalah pembinaan. Pada sebelum COVID melanda, negara Malaysia bukan tidak mengiktiraf tetapi telah meletakkan construction industri di bawah dua perkhidmatan ini, di mana perkhidmatan dan juga pembinaan. Maka pada semasa COVID melanda dan negara telah melihat bahawa construction pembinaan ini adalah salah satu essential ekonomi pada negara. Jadi kita dapat melihat bahawa ia membantu negara dari segi ekonomi. Okey, saya mulakan dengan pengenalan terhadap RTCPE, di mana pelan kecemerlangan ini adalah untuk pelan membantu CIDB dan industri pembinaan ke arah meningkatkan produktiviti pembinaan di bawah projek pembinaan bangunan pada masa yang sama, mengekalkan produktiviti industri pada tahap yang tinggi. RTCPE ini adalah bertujuan untuk menyusun pelan strategik yang sistematik untuk memacu produktiviti industri pembinaan ke arah kecemerlangan dengan menyesuaikan sepenuhnya dan menggunakan teknologi terkini bagi menambah baik produktif dalam projek pembinaan bangunan. Pelan ini merupakan pelan 6 tahun di mana cadangan 6 tahun ini adalah bermula pada tahun 2019 sehingga tahun 2025 untuk memastikan bahawa produktiviti construction di tahap yang cemerlang. RTCPE ini mempunyai 5 tindakan di mana ada 13 mekanisme yang telah dicadangkan yang membolehkan industri pembinaan mengekalkan peningkatan produktiviti dalam jangka masa panjang. Tindakan ini termasuklah 5 tindakan tersebut adalah ukur, mengukur, measure, monitoring, memantau, analisis, menganalisa produktiviti bagi industri, kesedaran dan juga penggerak iaitu initiate by the industri sendiri. Pelan ini juga mengenal pasti 13 mekanisme yang bertindak bagi menyokong dan memacu 5 tindakan yang disebutkan sebelum ini. Okay, kepentingan terhadap pengukuran produktiviti. Kepentingan adalah besar di mana kepentingan ini termasuklah kepada pemilik projek, kepada pasukan projek dan juga industri pembinaan secara keseluruhannya. Bagi pemilik projek, penggunaan sumber yang cekap dapat dinilai, projek dapat dikawal dengan lebih efektif dan juga masa penyiapan yang cepat, penjimatan kos secara keseluruhan bagi projek tersebut. Bagi pasukan projek pula, membangun dalam menyediakan sasaran iaitu KPI bagi setiap pasukan projek untuk membolehkan pasukan projek merancang aktiviti, mengawal kos, menilai prestasi dan menetapkan tanda aras. Membantu pasukan projek untuk membuat pelaburan yang lebih menjimatkan kos dalam kaedah dan strategi berasaskan teknologi. Dan akhir sekali bagi pasukan projek juga dalam tim membolehkan pasukan memantau aktiviti dan menyediakan sasaran untuk mencapai peningkatan tahap produktiviti secara berterusan. Maka pasukan projek dapat menilai sendiri produktiviti bagi setiap ahli-ahli pasukan. Termasuklah konsultan, kontraktor, developer sendiri dan juga manufacturer dan juga supplier bagi setiap produk projek yang digunakan dalam projek bangunan.
Bagi segi industri pembinaan secara amnya, ia dapat membantu menilai prestasi produktiviti industri, dapat memberikan input dan data perbandingan secara langsung dengan sektor lain serta negara-negara lain, dan juga dapat menetapkan menanda aras dan sasaran untuk mencapai peningkatan berterusan dan meningkatkan produktiviti industri. Di sini saya menunjukkan apakah 5 actions yang telah ditetapkan dan juga 13 mekanisme yang dicadangkan dan yang telah dijalankan. Yang pertama adalah measure, di mana measure untuk menilai performance bagi projek pembinaan bangunan. Yang kedua adalah monitor, adalah untuk menilai analisis, menilai performance juga kepada building construction project through assessment, menilai secara evidence based. Dan yang ketiga adalah analisis, untuk analisis impact feedback from assessment to identify areas of limitation and improvement. Yang keempat adalah mewar-warkan, meningkatkan awareness on the importance of productivity excellence in the industry. Dan yang terakhir adalah initiate the produce new policies and provide incentive as initiative to promote the better productivity sector in Malaysia. Daripada 5 action ini, terdapat 13 mekanisme untuk push up all the action supaya ia lebih berkesan. Yang pertama adalah menjalankan overall productivity measurement tools, di mana overall productivity measurement tools ini adalah indikator untuk melihat permulaan projek itu sendiri sehinggalah CPC, di mana bermula daripada pre-design, inisiatif pre-design, design, construction, post-construction dan CPC. Secara amnya ini merupakan productivity yang melihat kepada keseluruhan projek pembangunan itu dijalankan. Yang kedua adalah integrated scoring system, di mana integrated scoring system ini kita melihat kepada sistem-sistem yang telah dibangunkan oleh CIDB dan adakah ia menepati dan juga dapat dinilai dari segi productivity, quality dan juga lain-lain. Untuk trade level productivity measurement tool adalah di mana ia merupakan measurement tool secara mikro. Dia melihat kepada all the trades activity yang berada, yang terdapat di dalam keseluruhan projek pembinaan. Yang kedua, monitoring. Mekanisme dalam meningkatkan productivity, the assessor training modules akan dibangunkan dan juga akan develop growth the assessor di dalam industri tersebut. Dan juga CIDB merancang untuk mengadakan training course bagi meningkatkan pengetahuan dan produktiviti untuk organisasi dan juga projek itu sendiri. Dan akhirnya adalah dari segi self-assessment, checklist and also the monitoring measurement tool. Bagi mekanisme analisis pula, kita akan melakukan impact study di mana kita akan melihat kepada impact keseluruhan produktiviti yang dijalankan dan berapakah level untuk produktiviti mencapai kecemerlangan yang ditetapkan. Yang keempat adalah awareness. Seperti biasa, pihak CIDB akan menjalankan all the seminars and talk untuk meningkatkan kecemerlangan bagi setiap industri pembinaan untuk lebih cemerlang dan juga mencapai produktiviti yang membanggakan. Workshops dan roadshow diteruskan untuk peningkatan produktiviti dan effectiveness of
construction industry. Bagi inisiatif seperti standards, manual and guidelines sebagai rujukan dan juga salah satu requirement untuk mencapai kecemerlangan produktiviti dibangunkan dan juga beberapa insentif telah dirancang untuk diangkat bagi membolehkan dan juga membantu pihak industri pembinaan. Pengukuhan terhadap polisi dan juga national documents juga dirancang bagi meningkatkan dan membolehkan pihak industri lebih cemerlang di dalam produktiviti construction. Mari kita lihat kepada overall productivity measurement tool di mana ia merupakan mekanisme yang pertama. Ini adalah a tool used to measure the productivity performance of building construction project yang telah saya terangkan tadi, dan ia untuk consider the productivity performance of construction projects at level construction site and also the whole performance of project base. Productivity performance measurement tools di mana all the total constructed gross floor area dibahagikan dengan total man days untuk mengukur productivity measurement tools tersebut, mengukur productivity bagi project base dan juga site base. Ia dibahagikan kepada dua, project base dan juga site base. Dalam kajian yang telah kami jalankan, sebanyak 90 kajian kes telah dijalankan di mana apabila kita memohon untuk evidence base, hanya 56 kajian kes dapat memenuhi kerana evidence base terdapat banyak documentation yang perlu dilihat dan juga perlu dianalisis. So seperti yang saya telah tunjukkan, apabila kita lihat pada project based productivity performance secara keseluruhan, IBS project menunjukkan secara keseluruhan adalah di bawah grade B, namun bagi conventional project pula ia menunjukkan 5.27 square feet per man day sahaja, di mana ia lihat pada C, jatuh kepada C. Okey. Untuk grade site based productivity performance bagi site menunjukkan peningkatan yang sangat ketara apabila menggunakan IBS dalam projek pembinaan. Di dalam site based productivity performance telah meningkat terus kepada A dan bagi konvensional tetap kepada C. Okey. Dan pihak CIDB telah mengeluarkan dan melancarkan standard industri pembinaan CIS 30 recently pada hujung tahun lepas, di mana pihak industri dapat mengukur dan juga dapat menjadikannya rujukan untuk melihat dan juga menganalisis sendiri projek dan juga site pihak tuan-tuan dan puan-puan. Pengukuran ini bermula daripada pihak design, production, logistik, installation dan juga construction. Data-data yang diberikan telah dianalisis dan juga pihak ketika kajian ini dijalankan, penetapan grade-grade ini telah melalui beberapa validation, verification dan juga input sendiri daripada industri, menetapkan bahawa grade-grade ini lebih daripada 10 grade, grade akan mencapai A. Apabila 7.5 sehingga 10, performance akan jatuh kepada B, 5 hingga 7.5 jatuh kepada C, D 2.5 hingga 5 dan juga E 2.5 ke bawah. Okey, untuk site base pula,
performance lebih kepada 12 skor, dia akan mencapai A, di mana kita tidak menetapkan 10 kerana apabila kita menjalankan case study, kita melihat projek IBS di site dapat mencapai lebih daripada 15 grade. Jadi kita menetapkan bahawa grade 12 adalah grade yang terbaik untuk mencapai grade A. Dan seterusnya 9.0 hingga 12, B, C6 sehingga 9, D 3 sehingga 6 dan 3 ke bawah adalah E bagi site based productivity performance. Okey. Bagi mekanisme yang kedua adalah integrated scoring system pula. Integrated scoring system ini adalah sistem yang integrate keseluruhan assessments and rating tools yang telah dibangunkan oleh pihak CIDB to ensure the excellence in productivity, workmanship, quality and the adoption of construction technologies such as IBS. Dan integrated scoring system ini adalah evidence based, sama seperti PMT, di mana ia menetapkan 5 kategoris, iaitu integrated score which identify key of successful building construction project. The total score ini masih lagi dalam peringkat kajian dan juga perbincangan yang lebih lanjut dengan pihak industri. Skor dan weightage ini adalah cadangan daripada pihak kami dan masih lagi beberapa urus tabir daripada pihak industri sedang dijalankan untuk menetapkan kategori-kategori tersebut. Kita akan melihat dari segi kategori productivity, kita akan melihat dari segi safety, health, environment and quality, technology and innovation adoption, project capability, project value, optimization, 5 kategori yang menjadi utama, key successful building construction project. Okey, untuk mekanisme yang ketiga, bagi RTCPE, Roads Towards Productivity Excellence ini adalah yang ketiga, fokus kepada trade level productivity measurement tool. Trade level productivity measurement tool ini adalah tool di mana fokus kepada aktiviti trade secara makro. Secara mikro, secara makro keseluruhan, dan ini adalah secara mikro perspektif. Trade level productivity measurement tool ini fokus kepada key activities di dalam IBS construction method project, di mana ia lebih accurate and detail. Yang tadi sebagai makro, kita untuk melihat secara keseluruhan, di mana kita melihat kepada productivity yang dijalankan oleh industri. Tapi apabila kita turun kepada mikro, ia melibatkan projek secara detail, penggunaan teknologi, penggunaan IBS, penggunaan emerging technology, penggunaan machineries, semua kita akan lihat dan juga kira analysis of the measurement tool tersebut. Ini adalah untuk aim dia adalah untuk measure key trade-off building construction projects from the beginning, daripada awal inisiatif sehinggalah ke construction phase yang terakhir. Ia dapat identify the activities dan dapat identify the produktif dan juga less produktif ataupun kepada productive improvement. So sama seperti PMT, tapi lebih jelas dan lebih sistematik dan lebih detail. Start daripada design, production, logistik, installation dan juga construction. Ia melibatkan maka dalam trade level productivity ini
kita mulakan dengan IBS dahulu, di mana kita ada 6 sistem IBS dan juga ditambah dengan prefabricated pre-finished volumetric construction di bawah PPVC. Kita masih lagi menjalankan kajian adakah PPVC ini jika dia menggunakan precast konkrit, adakah di bawah precast konkrit ataupun PPVC ini di bawah metal framing jika dijalankan secara menjalankan secara metal framing system, ataupun adakah ia di bawah innovative system, atau PPVC ini adalah satu method di bawah IBS itu sendiri. Ini masih dari kita masih lagi nak identifykan penempatan PPVC ini berada di sistem mana ataupun perlu ditambah lagi satu sistem untuk method. Ya. Okey. Mekanisme yang keempat, 5 dan 6 ini adalah di bawah assessment tadi ya, the action. Goal dia adalah untuk build the assessment capacity and capability to assess the productivity performance of building construction project using productivity measurement tool developed by CIDB. Untuk objektif yang assessment ini adalah untuk provide the training, pengkhususan kepada pihak industri bagi menilai, measure sendiri productivity of building construction project using measurement tool, dan juga conduct performance assessment on building construction project using measurement tool. So untuk mekanisme yang keempat, kita mencadangkan adalah dan akan menjalankan secara self-assessment system, di mana pihak projek boleh self-assess dia team berapakah productivity yang dapat dicapai. Ia dapat membantu pihak projek sendiri untuk menilai tim-tim yang telah yang berada di dalam satu-satu projek tersebut. So deliverable adalah to develop a digital system untuk assess the performance of building construction project using the 3 measurement tools yang telah dibangunkan. So output kita adalah untuk membangunkan digital self-assessment sendiri, di mana pihak industri dapat menggunakannya dan dapat assess the productivity performance bagi satu-satu projek. Okey, yang kelima adalah assessment untuk assessor training modules, di mana to develop training modules. Yang pertama, overall productivity yang saya sebutkan tadi, training modules. Yang kedua adalah untuk integrated scoring system. Yang ketiga adalah trade level productivity measurement tool using CIS sebagai rujukan ya. Dan output dia adalah ketiga-tiga training modul tersebut yang boleh digunakan oleh pihak industri. Okey, yang keenam adalah assessor training course, di mana assessor training course akan dijalankan oleh pihak CIDB untuk organize dan juga purpose-nya adalah untuk producing the qualified and certified assessor bagi menilai productivity setiap projek pembinaan. Okay. Now kita lihat kepada impact study. Apabila kita jalankan semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan tadi, yang disebut tadi, kita perlu melihat impact terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk adakah PMT tersebut memberikan impact yang efektif dan praktikal. So, the goal of mekanisme yang nombor 7 ni adalah to study the effectiveness and practicability of measuring tool to measure and improve performance of building construction projects. Dan juga deliverable adalah to conduct an impact study to analyse the effectiveness of measuring tool. Okey, pihak kami
mengharapkan kerjasama daripada semua partisipan yang hadir hari ini untuk bersama-sama dengan kami dalam menjalankan impact study. Kami memerlukan input dari pihak tuan-tuan semua. Okey. Untuk mekanisme yang ke-8, 9 dan ke-10 adalah more to awareness, di mana seminar, talks, workshop and training course secara general akan dijalankan. Ini adalah untuk meningkatkan awareness among the industry, sebab awareness ni penting kalau kita tak faham, tak tahu, dan how kita nak gunakan productivity measurement tu, dan how we need to measure our performance of productivity, our project and our team. And on the importance of measuring, monitoring and improvement, seperti yang saya sebutkan tadi, to increase the productivity of construction industry secara keseluruhannya. Okay. Sekarang kita lihat kepada mekanisme ke-11, 12 dan 13. Mekanisme ini adalah untuk adalah inisiatif untuk industry players to encourage the adoption in the productivity and the effort untuk improve the productivity of construction industry. Objektifnya adalah untuk encourage the government agency to promote and use of technologies in the construction, to encourage the industry players to implement productive construction technologies in construction project. So terdapat mekanisme membangunkan standard, manual and guides as a reference, national reference kepada keseluruhan industri untuk digunakan based on the measurement tools yang telah dibangunkan. Dan mekanisme untuk insentif, beberapa insentif telah dicadangkan untuk diangkat bagi membantu pihak industri to ensure the best performance of building construction project. Dan yang ketiga adalah untuk memperkukuhkan the policy yang telah sedia ada dan menjalankan mencadangkan beberapa input bagi meningkatkan, memperkukuhkan polisi yang terdapat pada masa sekarang. Beberapa policy paper telah dibangunkan adalah untuk encourage the government to support the importance and best performance of building construction project. Okey. Dari segi pihak CIDB dan juga KRIM, kami telah mengeluarkan dan develop beberapa rujukan dan penerbitan produktiviti dalam industri pembinaan di mana buku-buku ini, rujukan-rujukan ini pihak tuan-tuan dapat akses direct secara terus di dalam website CIDB secara digital untuk pihak tuan-tuan membuat rujukan dan juga meningkatkan produktiviti kepada pihak agensi dan juga organisasi tuan-tuan. So kita mulakan dengan road towards productivity excellence, di mana kita lihat kepada productivity of the buildings using the IBS, and secondly kita lihat productivity using IBS dan juga conventional methods in construction, yang seperti yang saya tunjukkan tadi, di mana kita lihat pada perbezaan dan perbandingan kepada IBS dan juga conventional method. Ini bukti bukan selama ni kita hanya productivity dapat ditingkatkan guna IBS. How? Data. Sekarang ni buku ini, penerbitan ini menunjukkan data yang sahih IBS dan juga conventional, di mana tahap IBS dapat meningkatkan productivity excellence dan di mana productivity secara keseluruhan menggunakan conventional method berada di level mana. So yang ketiga adalah ini lebih, boleh saya katakan lebih future punya building
performance, building productivity performance menggunakan PPVC. Prefabrication volumetric modules adalah structure bagi PPVC. Kita faham dan kita tahu sebenarnya PPVC sebenarnya Malaysia export kita punya expertise, export kita punya products PPVC ni kepada negara jiran kita seperti Singapura, yang mana pembuatan PPVC ini adalah di Malaysia dan kita ekspor, expertise ekspor produk kita ke luar negara. Okey, sekarang kita lihat kepada the road itself, the path yang akan dilalui oleh industri, the path yang dicadangkan oleh pihak CIDB untuk mencapai productivity excellent bagi industri pembinaan. Yang pertama, the development, the phase yang pertama adalah overall productivity measurement tools, di mana seperti yang saya kata tadi, ini adalah sebagai makro. Fasa yang pertama pada semasa permulaan adalah pada tahun 2019 dan hingga 2020. Fasa kedua mendapatkan data dan juga input daripada pihak industri adalah pada tahun 2020 hingga 2021, dan juga fasa ketiga telah dijalankan dan telah siap, iaitu kita telah siap CIS 30 yang telah dipublish dan boleh dijadikan rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk integrated scoring system pula, the fasa 1 telah dijalankan dan dalam akan siaplah pada tahun 2022, di mana di pertengahan tahun ini kita akan publish the result of integrated scoring system. Untuk trade level productivity, di mana trade untuk setiap aktiviti productivity terutamanya di dalam IBS sedang dijalankan. Dimulakan pada tahun yang pertama di hujung tahun lepas. Framework telah siap dan terima kasih kepada industri, terima kasih kepada expert yang telah memberikan input-input teknikal yang mana dapat membantu kami dalam develop the trade level productivity measurement tools ini. Dan fasa terakhir kita akan keluarkan CIS untuk rujukan dan juga penggunaan pihak industri sendiri. Okey, fasa bagi assessment program, di mana fasa ini akan dimulakan pada tahun hadapan. Apabila keseluruhan development of measurement tools tu telah siap dan boleh diguna pakai, dan assessment program akan dimulakan. Ia melibatkan self-assessment system, evidence based, yang mana industri dalam projek sendiri dapat menjadi facilitator ataupun coordinator dalam productivity measurement tools ini, productivity untuk menilai productivity sesama actors ataupun team. Dan training modules akan dikeluarkan dan juga training kepada assessor akan dimulakan. Dan sebenarnya impact study ini bukan berada di bawah, tetapi setiap measurement tools yang dikeluarkan ini akan dijalankan impact study. So impact study secara keseluruhan akan dijalankan, dan impact study dari segi setiap tools-tools yang di-develop akan dijalankan juga. Adakah efektif, perlu penambahbaikan, ataupun realistic, ataupun some level of the project tak sama. Jadi kita faham practical ke tidak that measurement tu di satu-satu projek dijalankan. Okey, yang awareness program adalah untuk keseluruhan bagi industri, di mana seminar, talks, workshop and roadshow dijalankan oleh pihak CIDB bagi meningkatkan dan improve
the effectiveness and productivity of the industry sendiri. Inisiatif yang dijalankan seperti yang dicadangkan, yang dimaklumkan tadi seperti standards, manual, guideline, sentiasa ada penambahbaikan dan akan di-develop juga, dan insentif serta pengukuhan terhadap polisi, cadangan polisi akan diteruskan sehingga tahun 2025. Ini adalah pergerakan bagi Road Towards Productivity Construction Excellence, RTCPE. Road Towards Construction Productivity Excellence. Kita lihat pada yang warna hitam tu telah siap, hijau tengah ongoing, dan warna orange proposing. Okay. Ada video